Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam episod yang ke-13 malam ni. Episod yang ke-13 untuk kelas mari ngaji musim yang kedua. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh tolong komen dulu tak suara saya jelas ataupun tidak, minta tolong komen. Okey, yang kedua boleh kita tolong klik button share untuk kita jadi adalu ala khairin kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada benda baik. Yang ketiganya boleh tag rakan-rakan teman-teman untuk ajak mereka bersama dengan kita dalam kelas ni. Okey. Ustazah Wan Rahaiza, Ustazah Wan Nurliati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tak? Okey, sambil-sambil kita tapi nak tahu dulu suara jelas ataupun tidak, minta tolong komen. Tolong saya komen. Ustazah Zanadia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara jelas. Okey, kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah, selesai kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembukaan kepada majlis kita dan juga kita menarik keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, malam ni insya-Allah episod yang ke-13 kita akan baca bermula daripada ayat yang ke-49 sehingga ayat yang ke-53 daripada suratul Baqarah. Okey, jom kita baca bersama insya-Allah. Klik button share dulu. Ustazah Nadia, Ustaz Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey, jom kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Okey, jom kita bedah satu persatu dulu. Wa idh najjayna, huruf dzal, wa idh hujung gigi atas dengan hujung lidah kena dengan hujung gigi atas. Wa idh najjayna, najja bukan najja, jangan keluarkan angin. Najja, dia tengah lidah kena dengan langit. Najjaynakum. Okey, kaf bagi depan kukum, jangan baca najjaynakum, tak boleh. Min ali fir'aun yasumunakum. Min a, hujung lidah dengan langit dia tak kuat untuk huruf nun sebab dia huruf tawassut. Min a, relax. Okey, min ali fir'aun, huruf ra nipis. Fir'aun yasumunakum
Yasumunakum. Muncung. Yasumunakum. Okey, yasu nipih je. Su, perkataannya mudah untuk kita ingat. Susu. Yasumunakum. Jangan baca yasumunakum. Mudah baca gitu, tapi sebenarnya tak betul lah. Su'al azab. Okey, atas huruf waw tu ada ombak. Selepasnya ada hamzah. Kita baca dengan panjang 4 harakat. Okey, panjang 4 harakat. Mad wajib namanya. Okey. Al-azab. Azab, hujung lidah di hujung gigi atas. Hujung lidah di hujung gigi atas. Al-azab. Okey. Yudhabbihu. Yudhab, huruf ba. Yudhabbi. Yudhab. Habis. Jangan baca yudhabbihu, tak boleh. Yudhabbihuna abna'akum. Abna'akum. Na'a, buka mulut, ujung lidah jatuh. Wa yastahyuna, huruf ha. Wa yastah, habis. Jangan baca wa yastahyuna, kita ambil banyak, tak boleh. Okey, sifat ni, huruf ni kita kena ambil sekadarnya sajalah. Nisa'akum, nipih dia. Sa. Tengok, hujung lidah jatuh. Nisa'akum. Okey, seterusnya. Wa fi. Waw satu kalimah, fi satu kalimah. Tekan di huruf fa. Wa fi dhalikum. Wa fi dhalikum. Wa fi dha. Wa fi dha. Dha, hujung lidah di hujung gigi atas. Dhalikum. Dhalikum. Bala'um min rabbikum azim. Bala'um mi. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Bala'um min rabbikum azim. Mirra. Min rabbikum azim. Okey. Kalimah azim. Azim. Dhadhi, azim. Okey, seterusnya kita baca ayat yang ke-50. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Dr. Zul, Ustazah Hijau, Ustazah Syarifah, Ustazah Siti Awa, Ustazah Nazrina, Ustazah Herna, Ustazah Jai. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, kita berada pada ayat yang ke-50. Jom kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna, wa idh huruf dhal, wa idh keluar sedikit. Faraqna huruf qaf. Faraqa, bunyi qalqalah. Terus jangan kita baca faraq, tak boleh. Dia mesti faraqna bikumul bahra fa anjayna al-bahra. Bahra habis. Fa anjaynakum. Fa anja, dengung di sisi huruf jim. Fa anjaynakum. فأنجيناكم وأغرقنا حروف غين وأغرقنا رقنا حروف قاف قلقلة حروف غين وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون nipis. Kita tarik. Fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna. Sorry, kita tukar dulu. Kita baca dulu. Nun mati bertemu dengan dha. Wa tanzurun dengung tinggi. Okey, tanzurun. Okey, seterusnya.
Okey, jom kita baca bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً وَإِذْ huruf dhal وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى buka mulut Musa 40. Okey, kita baca dulu ramai-ramai. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ huruf dhal وَإِذْ keluar sedikit. وَعَدْنَا bukan tak, dia bukan muncung penuh tak, tapi dia muncung sedikit lah. Arab panggil istidaratul fam, mulut jadi bulat. Wa'adna huruf dal kena bunyi qalqalah. Musa mu muncung, sa buka. Musa 40 lailah ra takrir. Arba 40 lailah, jangan baca 40, tak boleh. 40 lailah. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم huruf tha, ujung lidah di ujung gigi atas. Thumma mim tasydid wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Digunnahkan mim dan nun yang kedua-duanya berada dalam keadaan tasydid. Ni dapat mana matan ni? Matan Tuhfatul Atfal. Okey. Jom kita baca lagi. Ba'dihi huruf ain. Ba'dihi, jangan ba'dihi, jangan ambil banyak dalam, tak boleh. Ba'dihi hi, hak bagi bawah hi kena tarik. Bismillah. Okey. Wa antum, jangan kita baca wa antum, tak, dia tak pergi ke makhraj ta. Kita nak bersedia untuk sebut huruf ta. Wa antum zalimun. Dha, bila sebut dha dia ada lekuk tengah lidah. Sebab apa? Sebab dia berlaku taqa'ur fil lisan. Maka lidah naik, tengah lidah lekuk, menyebabkan huruf tadi dibaca dengan tebal. Okey, seterusnya. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Thumma afawna, thumma tha kita muncung, mim kita balik asal. Afawna halkum tengah. Bagi atas kita buka. Afawna, saya kalau main huruf halki dia mudah nak batuk. Ankum, nun mati bertemu dengan kaf. Dengun di sisi huruf kaf. Ankum, kalau kita berhenti nak sebut kaf lah tu. Okey. Mim ba'di dhalik, huruf ain buka mulut. Ba'di dhalik, dha ujung lidah di ujung gigi atas. Dha jatuh lidah. Okey, lepas sentuh dia jatuh lah. La'allakum, la'allakum kaf bagi depan kukum. La'allakum tashkurun, shin lepas. Tashkurun. Jangan baca tashkurun, tak boleh, kita sekat. Ataupun tashkurun, tak boleh juga. Kita nak relax.
tashkurun. La'allakum tashkurun. Okey, seterusnya ayat last. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ jangan kita baca وَإِذْ panjang sangat, tak boleh. Rakhwa memang dia ada suara mengalir, tapi dia tak boleh panjang sangat. Sebab setiap huruf kita perlu sebut dalam keadaan yang tabi'i dia lah. Habis. Kalau kita baca kita rasa kita tambah, salah. Ataupun kita baca kita sekat, tak boleh juga. Kita nak relax. Wa iz dia bukan kena baca wa iz tak boleh. Okey. Ataina nampak tak lidah saya? Kita jatuh betul kat bawah. Kita bagi dia tidur kat bawah. Ataina, bukan ataina. Tu bunyi a, kita nak Okey? Dapat beza tak? Lama saya tak tanya feedback. Dapat beza tak? Kita baca dengan ataina dengan ataina. Pertama ataupun kedua yang okey. Wa iz ataina ataupun wa iz ataina. Okey, bismillah. Ada orang nak komen tak? Okey, kita habiskan sikit lagi, lepas tu kita masuk kepada sedikit perkongsian tentang ayat yang kita baca malam ni. Yang kedua, orang macam mana? Yang pertama ataupun yang kedua? Yang kedua. Ya, Ustazah Asmah kata nampak ada perbezaan. Yang mana satu Ustazah? Pertama ataupun kedua? Okey, nombor 2. Wal furqana. Okey, kita baca wal furqa. Sorry, Musa, bukan Musa. Kita nak sa. Musa. Okey, Musa al-kitaba, kita jatuh lidah juga. Wal furqana, wal furra. Okey, mesti kena ada takrir. Sebab takrir pada huruf ra merupakan sifatul lazimah, sifat yang sentiasa ada dalam semua keadaan. Okey, wal furqana la'allakum, la'a huruf ain bukan mulut, la'allakum, la'allakum tahtadun, la'allakum kena sebut la'allakum, jangan la'allakum tahtadun, tak boleh. Tambah-tambah kalau kita baca wa idza ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dia fully Melayu. Kita nak iqra'ul Quran biluhunil Arab lah. Kita nak baca style Arab. Dan kita cuba sedaya upaya yang mungkin untuk kita mendekati bacaan tersebut. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Okey, kalimah tahtadun. Tahtadun habis. Tahtadun. Habis. Kita yang baca tahtadun, tak boleh. Kita tak boleh tambah panjang suara pada huruf ha. Dia sikit je. Tahtadun. Habis. Okay, kita tak perlu tahtadun. Susah. Okey, ada permintaan baca balik ayat yang ke-52. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun. Sekali lagi kita baca dengan sambung. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Okey.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Okey, malam ni kita bercerita sikit. Sadaqallahul azim. Moga-moga bermanfaat untuk semua berkaitan dengan cara bacaan tadi. Okey, kita nak tengok ayat yang ke berapa kita mula daripada ayat yang ke-49. Sebenarnya ayat yang ke-49 yang kita baca, ayat yang ke-50, ayat ke-51, ayat ke-52, ayat yang ke-53 ni semua adalah reminder daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Okey. Dan seperti mana saya sebut selalu, kita ni apabila kita baca Al-Quranul Karim, kita kena tengok dari sudut al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun pengajaran kita ambil dengan umum lafaz. Umum lafaz. Contohnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu. Hendaklah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita kena rasa tu Allah Subhanahu Wa Taala tuju kepada kita lah. Okey, tapi dalam ni cerita tentang Bani Israel. Cerita tentang Bani Israel. Dan ianya berkait rapat dengan ayat yang ke-47, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kita review sikitlah ke belakang. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya kami lebihkan Bani Israel, Allah SWT melebihkan Bani Israel daripada sekalian orang lain. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni yang menjaga mereka ataupun yang menjadi ketua mereka adalah kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ni mereka diperintah ataupun mereka disiasahkan ataupun mereka ditakbir oleh anbiya, oleh para nabi. Cuma cerita ni cerita yang agak menarik lah. Tadi Allah SWT sebut wahai ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, dan aku lebihkan kamu daripada orang lain. Lepas tu bila Allah SWT sebut gitu, Allah kata mengingat ceritanya apa? Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Saya nak masuk ringkas-ringkas je. Tak kala Allah nak review, nak suruh Bani Israel ni, dia review balik, dia ingat balik. Wa idh najjaynakum, ingatlah tak kala kami menyelamatkan kamu min ali fir'aun, daripada keluarga Fir'aun, daripada bala tentera Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana mereka sentiasa memberi beban, sentiasa mengazab kamu. Yudhabbihuna abna'akum, anak lelaki kamu dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, dan wanita ataupun anak perempuan dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, yang demikian merupakan bala ataupun bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kita pergi satu lagi. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan ingatlah tak kala ketika mana kami membelah lautan yang mana tingginya 200 meter, kalau tak silap ke 100 meter. Yang mana Allah SWT belah tu sebanyak 12 lain, dilalui oleh kaum Bani Israel. Dengan 12 laluan tersebut mereka dapat lalu. Jarak daripada, saya tak ingatlah jarak berapa, tapi dia jarak yang agak jauh. Apabila Allah SWT buka pintu, buka jalan, Allah kata apa? Idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukullah tongkat kamu pada laut. Lalu Allah SWT perintahkan laut untuk terbuka 12 jalan, dilalui oleh kaum Bani Israel sampai ke seberang sana, dan terselamat daripada serangan Fir'aun dan bala tentera. Dan pada ketika itulah Fir'aun tenggelam. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kaum Bani Israel, Fir'aun masih lagi berada di tengah. Asalnya pengikut Bani Israel dia tak nak ikut, takut tenggelam. Tapi Bani Israel kata, Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, "Mau tengok, akulah yang membelah lautan ni."
Lalu pergi, dia kata, dia pergi. Tentera dia pergi. Lalu sampai dekat tengah tu, Allah SWT menutup balik lautan. Maka matilah Fir'aun dengan bala tenteranya. Al-an. Dan dalam cerita ni lah juga dirakamkan dalam Al-Quran. Fir'aun kata apa? Al-an. Sekarang ni aku nak beriman. Tapi tak boleh lah. Sebab nyawa dah ada di kerongkong lah. Lepas tu, thumma afawna ankum min ba'di dhalik. Wa idh wa'adna Musa 40 laylah. Ketika ni juga, ingatlah tak kala aku minta untuk Nabi Musa AS dia panggil apa Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 40 malam. Tapi dalam ketika tu pengikut Nabi Musa, kaum Bani Israel ini, mereka telah sebahagian kecilnya telah menyembah satu benda, satu binaan yang namanya lembu. Cerita dia lebih kurang ginilah. Cerita dia lebih kurang dia cerita Bani Israel ni ada cerita yang panjang. Kalau kita nak tengok daripada awal lagi, Fir'aun ni dia terlalu takut. Sebab dia bermimpi, dan takwilan daripada mimpinya akan ada budak lelaki suatu masa nanti akan membunuh dia, akan menghancurkan kerajaan dia. Lalu apabila begitu, dia memerintahkan semua yang lahir pada waktu tersebut untuk dibunuh. Cuma yang hidupnya ada 2 orang. Yang hidupnya 2 orang. Siapa yang hidup 2 orang ni? Namanya adalah Musa alaihissalam. Nabi Musa ni lah. Nabi Musa ni cerita dia, bila mak dia mengandungkan dia, melahirkan dia, waktu tu Fir'aun telah memerintahkan untuk bunuh semua. Lalu mak kepada Nabi Musa alaihissalam meletakkan dia dalam bakul dan hanyutkan ke sungai. Hanyut ke sungai sampai di istana Musa, di istana Fir'aun, dijumpai dan dipegang oleh isteri kepada Fir'aun. Nabi Musa, Fir'aun nak bunuh, tapi isteri kepada Fir'aun kata apa? Kita jagalah budak ni. Mungkin dia ada manfaat dia kepada kita. Sedang kalau kita fikir secara logiknya, Fir'aun akan bunuh lah, sebab semua dia suruh bunuh budak lelaki. Tapi dia patah dengan isteri dia, dia pegang dan dia pelihara lah. Maknanya senang kita cakap, Nabi Musa alaihissalam ni daripada kecil lagi dia mendapat beasiswa daripada Fir'aun. Tapi dia tidak mengikut Fir'aun. Satu orang lagi namanya Musa juga. Musa apa dia namanya Musa juga. Tapi saya tak ingat malam ni agak mengantuk. Yang seorang lagi ni, Musa ni dia diletakkan di dalam bukit, di gunung lah. Mak dia akan pergi bagi makan setiap hari, tapi sampai satu ketika tak boleh nak pergi. Lalu ini cerita dalam tafsir. Musa ni seorang lagi ni, Jibril turun bagi makan kepada dia. Tapi besarnya nanti, lepas pada mereka besar ni, mereka Nabi Musa bawa dakwah kepada dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak ancaman, dia terpaksa berhijrah, dan masa dikejar oleh Fir'aun tu, maka mereka lari sampai di tepian laut, dan Allah SWT perintah untuk laut tadi untuk diketuk ataupun dihentakkan tongkat dia ke laut. Maka terbuka laluan, lepas tu selamat. Dan cerita dia panjang. Mereka ni seolah-olah kaum Bani Israel ni seolah-olah dipenjara di padang pasir selama 40 tahun. Dalam masa ni lah Nabi Musa alaihissalam dipanggil untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa naik sekejap. Lepas tu mereka yang ada ni, kaum Nabi Musa ni, sebahagiannya tertipu dengan Musa yang seorang lagi tu. Tak ingat nama apa, nanti saya ingat saya beritahu. Tertipu dengan da'ayah. Dia tu buat satu patung lembu daripada emas, yang mana ada lubang kat depan, lubang kat belakang, kena dengan angin dia keluar suara. Bila keluar suara tu, dia kata ni lah Tuhan kita. Nabi Musa baru naik munajat, dia dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
cerita ni tu imbasan-imbasan secara ringkas lah yang Allah SWT tunjuk balik. Cuma antara benda yang bestnya adalah ketika mana kaum Bani Israel ni tersesat ataupun dipenjara di padang pasir, Nabi Musa ada sekali, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun dia boleh keluar masuk, ibarat dia warden lah. Tapi kaum Bani Israel duduk kat situ 40 tahun. Tapi antara rahmat Allah SWT nya, di mana mereka berada di situlah awan mendung yang menjaga mereka daripada kepanasan. Rahmat Allah kepada mereka. Yang keduanya, setiap hari mereka dibekalkan dengan makanan yang kita namakan al-manna was-salwa. Manna ni dia sejenis manisan yang keluar daripada pokok. Dia boleh makan setiap hari lah. Boleh makan setiap hari. Satu lagi salwa. Salwa ni mengikut pendapat tafsir kata salwa ni adalah burung puyuh. Sama ada dia ada dua jenis. Sama ada burung puyuh ni burung yang jinak boleh tangkap dan masuk terus, ataupun satu lagi kata salwa ni dia adalah burung puyuh yang telah siap dimasak, tinggal makan je. Mereka nak makan banyak mana? Mereka ni ada 70,000 orang, cukup untuk makan. Nak makan banyak mana? Nak makan sebanyak yang mereka nak, mereka boleh makan. Cuma Allah SWT kata jangan simpan. Tapi mereka ni degil, Bani Israel ni degil, mereka simpan. Sebab apa? Takut esok tak ada. Jadi dia simpan. Disimpan tu makanan tadi Allah SWT. Musa Samiri, betul Musa Samiri. Musa Samiri. Maaf cerita malam ni agak tak tersusun lah. Musa Samiri. Musa Samiri inilah yang dijaga oleh malaikat tapi akhirnya menentang Allah SWT. Mereka dia juga orang yang bijak, tapi dia tak puas hati dengan Nabi Musa AS, menyesatkan sebahagian daripada pengikut Bani Israel yang ada bersama dengan Nabi Musa AS. Cuma cerita daging tadi, apabila mereka simpan, Allah SWT membusukkan daging mereka. Mengikut setengah pendapat mengatakan bahawa sekiranya Bani Israel tidak buat perangai waktu itu, tidak menyimpan daging seperti mana yang Allah SWT perintahkan, sebab Allah kata nak makan banyak mana makan, cuma jangan simpan, esok akan ada lagi. Setiap hari Allah SWT akan datangkan. Tapi mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu, mereka makan dah banyak dah, simpan pula. Lalu Allah SWT membusukkan daging mereka. Mengikut pendapatnya, sekiranya Bani Israel tidak menyimpan daging tersebut, daging yang ada di tangan kita pada hari ini tidak akan busuk jugalah. Contohnya daging lembu, daging ayam, kita tak boleh simpan dalam peti ais. Letak kat luar tak apa, tak busuk. Tapi busuk sebab apa? Sebab perangai daripada Bani Israel. Okey, manna wassalwa. Saya rasa sekadar itulah dulu untuk malam ni. Ni ayat yang kita baca ni revision daripada Allah SWT aja. Cerita dia sebenarnya berada pada surah Taha. Surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas sama wal arda tanzilan mimman khalaqas sama wal ard tanzilan mimman khalaqas samawati wal ard jil 'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okey, dalam surah Taha itulah cerita dia panjang. Boleh buka buku tafsir lah, rujuk best cerita dia. Sekadar itulah dulu malam ni. Cuma saya nak yang belum lagi untuk bersama dengan saya dalam seminar bedah buku online Tuhfatul Atfal yang akan diadakan pada 25 bulan ni, insya-Allah yang ikuti tidak kerugian lah, insya-Allah, sebab kita akan bedah kalam daripada para ulama yang mengumpulkan ilmu berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Boleh hubungi kami semua untuk pendaftaran lah. Okey, fa ma kana khairan fa huwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fa huwa min qillati 'ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.